Moskow sedang diserang sekarang oleh serangan drone Ukraina terbesar dalam sejarah. Perang kelas sekali lagi menghampiri pusat kuasa Vladimir Putin. Siren kecemasan sementara, lapangan terbang tergendala, dan video menunjukkan pertahanan Rusia cuba bertindak balas di udara. Serangan itu dikaitkan dengan Ukraina dan telah menjadi berita antarabangsa sebagai salah satu serangan drone terbesar terhadap Moskow sejak permulaan pencerobohan Rusia. Serangan itu berlaku pada hari yang sama apabila United Kingdom mengumumkan pakej gergasi untuk Ukraina. 150.000 drone sehingga hujung tahun, selain lebih daripada 350 peluru berpandu pertahanan udara dan radar. Sementara Kremlin coba menampilkan gambaran seolah-olah semuanya terkawal. Ibu kota menyaksikan drone melintasi halangan, serpihan jatuh di kawasan awam. Loji penapisan terbakar untuk kali kedua dalam beberapa hari, dan penduduk mencari maklumat di sembang tempatan. Kerana televisyen negeri-negeri lebih suka bercakap tentang hal harian, diplomasi, cuaca dan keagungan Rusia, disitulah naratif kekuatan Putin menerima tamparan hebat. Rusia berjanji untuk melindungi Moskow dengan lapisan pertahanan, sistem pansir dan perlindungan di sekitar ibu negara. Tetapi imej-imej yang tersebar menunjukkan kegagalan, peluru berpandu tersasar sasaran, dan rasa bahawa perisai Kremlin tidak mampu menahan serangan itu. Apa yang Ukraina berjaya mengenai di jantung logistik Rusia? Kenapa Putin cuba menyembunyikan tahap rasa malu itu? Bagaimana Moskow boleh diserang walaupun dikelilingi oleh pertahanan udara? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Serangan itu mengenai kilang minyak kapotnya di tenggara Moskow, sebuah fasiliti yang berkaitan dengan Gazprom Neft. Tindakan itu berlaku pada waktu awal pagi dan berlanjutan hingga ke pagi dengan drone Ukraina sampai ke kawasan metropolitan Moskow dan menyebabkan kebakaran di fasiliti tersebut. Rusia menyatakan telah menembak jatuh ratusan drone di beberapa wilayah. Namun, keperluan untuk memadam kebakaran, menggantung penerbangan dan memberi penjelasan tentang kerosakan di dalam ibu kota sendiri menunjukkan bahawa pertahanan Rusia tidak berjaya menghalang kesan politik daripada operasi tersebut. Kiev memang mensasarkan sasaran yang berkaitan dengan bahan api, logistik dan infrastruktur tenaga, cuba memotong pendapatan, menyukarkan bekalan dan menunjukkan bahawa Rusia tidak boleh menyerang bandar-bandar Ukraina setiap hari sambil beranggapan ibu kota mereka sendiri akan terus kekal tidak tersentuh. Video yang tersebar di media sosial menunjukkan detik-detik tegang di langit Moskow. Dalam beberapa rakaman, drone melintasi kawasan komersial, sistem pertahanan melepaskan tembakan dan objek jatuh selepas dipintas. Di tempat lain, penduduk merakamkan asap yang naik dari kawasan kilang penapisan. Kejadian itu menarik perhatian kerana Moskow sering digambarkan oleh propaganda Rusia sebagai sebuah kubu yang jauh dari peperangan. Namun kali ini, peperangan muncul di langit ibu kota itu sendiri. Di hadapan bangunan, jalan raya dan kawasan kejiranan yang sebelum ini kelihatan di luar jangkauan Ukraina, pertahanan udara Rusia kini menjadi punca utama rasa malu. Moskow mempunyai lapisan perlindungan, peralatan yang tersebar dan sistem yang selama bertahun-tahun dipersembahkan sebagai jawapan yang mencukupi terhadap ancaman luar. Namun begitu, serangan itu menunjukkan kelemahan yang jelas. Laporan dan video menunjukkan peluru berpandu tersasar dari drone, letupan di langit dan serpihan jatuh. Selepas kubaan memintas, sistem pansir yang digunakan oleh Rusia sebagai simbol pertahanan moden akhirnya terdedah dalam adegan yang menjadi bahan sindiran di media sosial. Propaganda menyebutnya sebagai tembok pertahanan. Imej-imej itu menunjukkan ibu negara yang terdedah. Kesan serangan itu melebihi kilang penapisan. Pihak berkuasa pengangkutan dan penerbangan telah menggantung sementara penerbangan di lapangan terbang Moskow kerana ancaman udara. Ini menjejaskan operasi normal ibu negara dan menunjukkan bahawa serangan itu tidak terhad kepada kawasan perindustrian sahaja. Sementara video mengenai loji penapisan dan pertahanan udara tersebar di media sosial, berita rasmi lebih mengutamakan gambaran keadaan normal. Dengan Putin dalam agenda politik, ucapan mengenai susunan dunia dan isu-isu sampingan. Kontras ini menimbulkan kemarahan kerana ia menunjukkan model klasik propaganda Kremlin. Apabila realiti menjadi berat, skrin cuba mengalihkan topik. Cuma pada tahun 2026, tidak cukup sekedar menyorokkan kebakaran itu daripada siaran televisyen. Penduduk merakam, memuat naik, memberi komen dan mengubah kesunyian rasmi menjadi bukti kelemahan. Putin berada di Kazan pada waktu itu, menerima pemimpin-pemimpin persatuan negara-negara Asia Tenggara. Imej rasmi adalah seorang pemimpin yang mengawal keadaan, tersenyum dalam pertemuan antarabangsa dan bercakap tentang pengaruh global.
Pada masa yang sama, Moskow berdepan dengan drone, asap, dan lapangan terbang dalam keadaan berjaga-jaga. Perbezaan antara gambaran kuasa dan realiti di langit ibu negara itu menerangkan mengapa insiden ini begitu berat dari segi politik. Putin mahu mempamerkan kestabilan, Ukraine pula menunjukkan kelemahan. Volodymyr Zelensky menganggap serangan itu sebagai tindak balas terhadap pencerobohan Rusia dan menegaskan bahawa Ukraine tidak akan berdiam diri terhadap pengeboman ke atas bandar-bandar mereka. Ukapan beliau mengikuti pendirian bahawa Moskow perlu merasai akibat daripada perang yang dimulakan oleh Kremlin sendiri. Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha, juga mencabar penduduk Rusia dengan mengatakan bahawa soalan mengenai apa yang sedang berlaku sepatutnya ditujukan kepada Putin. Kerana Rusia yang memulakan perang. Sesiapa yang membawa kemusnahan kepada orang lain tidak boleh menuntut ketenangan abadi di rumah sendiri. Serangan itu berlaku pada hari yang sama apabila United Kingdom mengumumkan pakej gergasi untuk Ukraine. 150,000 drone sehingga akhir tahun, selain lebih daripada 350 peluru berpandu pertahanan udara dan radar. Pengumuman itu dibuat oleh Menteri Pertahanan Britain, Dan Jarvis, semasa mesyuarat kumpulan perhubungan pertahanan Ukraine di Brussels. Pakej ini bernilai lebih daripada 752 juta pound, iaitu hampir 996 juta dolar, dan akan dibiayai melalui pinjaman yang dikaitkan dengan aset Rusia yang dibekukan. Secara praktikal, London sedang mengatakan bahawa Putin akan membayar sebahagian daripada kos perang yang dimulakannya sendiri. Pakej British ini membantu menjelaskan mengapa Moskow merasakan tekanan semakin meningkat. Ukraine tidak hanya bergantung kepada keberanian di barisan hadapan. Mereka juga sedang memperluaskan usaha dengan menerima sokongan luar dan menghubungkan drone, radar serta pertahanan udara dalam peperangan yang semakin berteknologi tinggi. United Kingdom mahu memperkukuhkan Ukraine bukan sahaja untuk menahan serangan Rusia, tetapi juga untuk mengekalkan keupayaan bertindak balas untuk Putin. Masalahnya ialah setiap pakej baharu akan menambah tempoh ketahanan Kiev dan mengurangkan harapan Rusia untuk menang melalui keletihan. Mesyuarat di Brussels juga menunjukkan bahawa Ukraine masih menjadi tumpuan utama agenda ketenteraan Barat. Kumpulan hubungan ini menghimpunkan puluhan negara dan membincangkan secara tepat apa yang diperlukan oleh Kiev untuk mempertahankan wilayah, melindungi bandar-bandar dan mengekalkan tekanan ke atas struktur Rusia. Pakej dari Britain itu tidak datang bersendirian. Ia ditambah dengan sekatan baharu, sokongan tenaga dan perbincangan mengenai sistem pertahanan terhadap peluru berpandu balistik. Sementara Putin cuba meyakinkan dunia bahawa Rusia sedang menang dengan menghakis kekuatan lawan. Sekutu-sekutu Ukraine terus menyediakan peralatan, wang dan pengeluaran. Setiap serangan yang berjaya memaksa Rusia membelanjakan lebih banyak untuk pertahanan, mengalihkan sumber untuk melindungi bandar, menjelaskan kegagalan dalaman dan mengurus keletihan dalam kalangan penduduk. Ukraine menggunakan teknologi yang lebih murah untuk menghasilkan kos politik dan ekonomi yang jauh lebih tinggi. Di pihak satu lagi, Moskow cuba memberi respons dengan mengatakan bahawa mereka telah menembak jatuh sebahagian besar drone tersebut. Namun hujah itu tidak menghapuskan kesan daripada apa yang telah berlaku. Sebuah ibu kota yang terpaksa menangguhkan operasi lapangan terbang, mengaktifkan kecemasan, menangani kebakaran di kilang penapisan dan melihat video pertahanan udara gagal, sudah pun merasai impaknya. Rusia mungkin boleh mengumumkan jumlah pemintasan yang besar, tetapi perkara yang paling penting adalah sesuatu yang lain. Drone telah sampai terlalu dekat mengenai sasaran penting dan mendedahkan julang antara retorik pelindungan sepenuhnya dengan realiti peperangan moden. Kejadian ini juga memberi kesan kepada moral dalaman. Warga Rusia yang biasa melihat perang di televisyen melalui saringan penyampai yang setil kepada Kremlin, kini melihat video yang dirakam oleh penduduk lain yang menunjukkan drone di langit ibu kota mereka sendiri. Jika Moskow begitu dilindungi, bagaimana kilang penapisan itu boleh diserang semula? Jika pertahanan begitu berkesan, kenapa begitu banyak video menunjukkan kegagalan? Jika Putin mengawal segalanya, kenapa ibu kota perlu membiasakan diri dengan asap dan amaran udara? 150,000 drone dari Britain tiba tepat dalam suasana ini sebagai bahan api politik untuk strategi Ukraine menekan Putin, bukannya hanya menunggu serangan baru. Rusia masih mempunyai kuasa tentera, senjata berat dan keupayaan untuk menyebabkan kemusnahan besar di Ukraine. Cuma serangan terhadap Moskow meruntuhkan imej kebal yang telah dibina oleh Putin.
Saya Milson Alves, seorang pakar hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti. Milson Alves.